Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hi guys, welcome back to Hafiz channel. So, video special ni adalah ditujukan bagi salah seorang yang lihat video dekat Hafiz channel ni. Dia bertanyakan macam mana cara nak tahu untuk menulis pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas, pemboleh ubah dimalarkan, macam mana nak buat hipotesis, nak buat tujuan eksperimen macam mana, dan yang terakhir macam mana nak tahu tentang definisi secara operasi. So video yang pendek sebenarnya cikgu dah terangkan dalam video-video soalan-soalan berikutnya, tapi kita highlightkan lagi supaya lagi faham dalam video pendek ni. Okey, jom kita pergi satu persatu berdasarkan soalan dan contoh. Okey guys, kita tengok contoh yang pertama. Okey, ni sebenarnya cikgu dah reveal dah ni dalam soalan yang pertama, set yang pertama. Kalau kita tengok satu eksperimen, kita baca, raja satu menunjukkan satu susunan radas untuk menentukan kekondaksian elektrik tiga bahan X, Y dan Z dalam keadaan perpejal. Diberikan dua jadual. Kalau soalan tanya, apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi? Secara straight away kita boleh jawab ke tak? Boleh. Kan cikgu dah cakap, pemboleh ubah dimanipulasi ialah bahan yang diubah-ubah dalam eksperimen ini. Dalam eksperimen untuk nyalakan mentol ni, yang diubah-ubah ialah jenis bahan. Kat sini, dipakai bahan X, Y ataupun Z. Dia punya ni, larutan pepejal dia ni, X, Y atau Z. Itu adalah pemboleh ubah yang dimanipulasi. Hint dia adalah tabel jadual di sebelah kiri ni. Ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Jenis bahan ataupun bahan X, Y dan Z. Okay, kalau dia tanya pemboleh ubah yang bergerak balas, jadual yang sebelah kanan ni, keadaan mentol. Sama ada menyala, tidak menyala ataupun tidak menyala. Itu keadaan mentol. Itu adalah pemboleh ubah yang bergerak balas. Sebelah kiri dimanipulasi, sebelah kanan bergerak balas. Kalau dia tanya dimalarkan, dia ada dalam eksperimen ni tapi tak penting. Contohnya apa? Kuantiti bahan, jisim bahan. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain jumlah mentol, jumlah bateri. Itu contoh-contoh yang dimalarkan. Dia ada dalam eksperimen ni tapi tak penting. Kalau dia tanya hipotesis, berdasarkan jadual ni, kita boleh buat hipotesis ke tidak? Boleh, senang je nak buat hipotesis. Okey, kalau dia suruh buat hipotesis, kita boleh cakap, kalau tengok jadual ni, bahan X mentol menyala, bahan Y tidak menyala, Z tidak menyala. So, hipotesis dia, kita boleh cakap gabungkan dua-dua ni. Bahan X boleh mengkondaksikan elektrik, maksudnya mentol tu menyala dalam keadaan perpejal. Simple je. Ataupun hipotesis yang lain, bahan Y dan Z tidak boleh mengkondaksikan elektrik ataupun mentol tidak menyala dalam keadaan perpejal. Okey, kalau dia tanya tujuan eksperimen macam mana? Tujuan eksperimen tambah untuk mengkaji je kat depannya. Untuk mengkaji. Dalam kes ni, untuk mengkaji. Kat sini dia dah buat untuk menentukan pun sama juga. Ini adalah tujuan eksperimen dia. Untuk mengkaji ataupun untuk menentukan kekondaksian elektrik tiga bahan. Pemboleh ubah yang dimanipulasi dalam keadaan perpejal. Pemboleh ubah yang bergerak balas. Dia gabungkan dua-dua. Okey, kalau tak faham lagi, kita pergi contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua ni, dia tak bagi jadual, tapi dia bagi dua gambar. Dua rajah. Rajah ni, rajah dua. Gambar yang pertama, roti lembab. Selepas 2 hari ada tumpuk kuning. Gambar rajah yang kedua, roti kering. Selepas 2 hari tak ada apa-apa. Tak ada tumpuk kuning. Okay, kalau kita baca yang ditulis kat atas, rajah 2 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji. Ini yang ditulis ni adalah tajuk. Adalah tujuan eksperimen untuk mengkaji kesan kelembapan terhadap pertumbuhan mikroorganisma. Daripada tujuan eksperimen tu, kita boleh keluarkan. Kat sini ni, kesan kelembapan. Kat sini kesan kelembapan. Masuk kelembapan ini adalah pemboleh ubah yang dimanipulasi. Sebab apa? Dalam kes ni, roti ni lembab. Roti ni kering. So, kita boleh kesan kelembapan ataupun keadaan roti. Itu adalah pemboleh ubah dimanipulasi terhadap pertumbuhan mikroorganisma. Pertumbuhan mikroorganisma adalah pemboleh ubah bergerak balas.
Selalunya dia kena mengkaji kesan pemboleh ubah dimanipulasi terhadap pemboleh ubah bergerak balas. Kalau tengok gambar yang diberi je, kita straight away dah boleh tahu dah. Apa yang berbeza-beza dalam eksperimen ni? Keadaan roti. Satu lembap, satu kering. So, keadaan roti itu adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Dan kita nak cari pemboleh ubah yang bergerak balas. Apa yang kita nak tengok dalam eksperimen ni? Apa yang paling penting? Yang paling penting ialah tumpuk kuning ni. Kehadiran tumpuk kuning. Bila tumpuk kuning hadir ni maksudnya apa? Mikroorganisma hadir. So, kita nak tengok pemboleh ubah yang bergerak balas ialah pertumbuhan mikroorganisma. Ada je tumpuk kuning, kita dah tak nak makan dah roti tu. Maksud roti tu dah tercemar. Itulah pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey, itu dari segi bergerak balas. Kalau dimalarkan, dia ada dalam eksperimen ni tapi tak penting apa. Jenis roti. Boleh pakai roti gardenia, boleh pakai roti apa? Roti selain gardenia, kita ada roti Massimo ke. Pakailah roti apa-apa. Ada tapi tak penting. Itulah yang dimalarkan. Bilangan roti ke, nak pakai 4 roti ke 5 roti, tak kisah. Dia ada tapi tak penting. Itulah dimalarkan. Kalau ditanya pemerhatian, nyatakan pemerhatian anda. So, kita boleh cakap lah, roti yang lembap mempunyai tumpuk kuning selepas 2 hari. Itulah pemerhatian. Apa yang kita nampak dalam eksperimen ini. Simple bila cakap pasal pemerhatian. So, saya dah terangkan macam mana dapat tujuan. Selalu tujuan dah ada untuk mengkaji. Pemboleh ubah yang dimanipulasi, dia berubah-ubah dalam eksperimen ini, iaitu keadaan roti. Kalau keluar jadual senang. Yang sebelah kiri itu pemboleh ubah dimanipulasi, yang sebelah kanan pemboleh ubah bergerak balas. Kalau dia tak keluar jadual, dia keluar gambar macam ini, tengok apa yang berbeza antara roti ni, yang berbeza keadaan dia. Pemboleh ubah yang bergerak balas, apa yang kita nak tengok? Macam ini dia kata, selepas 2 hari, apa yang kita nak tengok? Keadaan roti tu. Sama ada tumpuk kuning hadir ke tak? Itu adalah maksudnya pertumbuhan mikroorganisma. Kalau awak nak tulis kehadiran tumpuk kuning saja pun boleh. Sama juga. Boleh juga jadi pemboleh ubah bergerak balas. Okey, itu dari segi dimalarkan pula, ada tapi tak penting. Contoh bilangan roti, jenis roti dan sebagainya. Bila cakap pasal pemerhatian, apa yang kita nampak je. Contohnya, roti yang lembap mempunyai tumpuk kuning selepas 2 hari. Contohnya sebegitu. Okey, then hipotesis. Macam mana nak buat hipotesis? Kalau dia kata berikan satu hipotesis, kita tak boleh guna semakin-semakin. Kat sini kita boleh guna jika maka, mungkin boleh. Contoh kita try jika maka. Jika keadaan roti lembap, maka pertumbuhan mikroorganisma tinggi. Pun boleh. Jika roti lembap, maka pertumbuhan mikroorganisma tinggi pun boleh. Kalau semakin tak boleh. Takkan nak buat semakin lembap roti, semakin tinggi pertumbuhan mikroorganisma. Mungkin sedap lah, mungkin tak sedap. Boleh. Dalam kes ni, boleh guna jika maka. Nak guna semakin pun boleh lah. Kalau tak nak guna semakin, kita boleh cakap je. Roti yang lembap mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Ataupun mikroorganisma tumbuh dengan pesat dalam roti yang lembap. Awak boleh main ayat-ayat tu di mana dalam hipotesis awak gabungkan pemboleh ubah bergerak balas dengan pemboleh ubah dimanipulasi. Hipotesis ni dia lebih kurang sama macam tujuan. Cuma cara ayat tulis tu lain. Kalau tujuan dia cakap untuk mengkaji kesan pemboleh ubah dimanipulasi terhadap pemboleh ubah bergerak balas. Tapi hipotesis ni kita nak cakap semakin tinggi pemboleh ubah dimanipulasi, apa yang terjadi dekat pemboleh ubah bergerak balas? Macam itu. Contohnya, semakin tinggi pemboleh ubah dimanipulasi, semakin tinggi pemboleh ubah bergerak balas. Contohnya sebegitu. Okey, simple tak? Dia tak susah mana pun. Kita ambil satu lagi contoh untuk betul-betulkan faham. Okey, contoh yang terakhir adalah dalam soalan bahagian C. Soalan ni orang tengok susah. Soalan bahagian C yang pertama, soalan 10 ni wajib. Dekat sini dia suruh rancang eksperimen. Dekat eksperimen ni lah mula-mula dia cakap nyatakan hipotesis, nyatakan tujuan eksperimen, kena pasti pemboleh ubah. Inilah soalan-soalan yang kawan kita tanya. So kita try jawab. Okey, dia tak susah mana pun, senang je. Contoh bila dia minta hipotesis, dia mesti akan bagi satu kenyataan. Kenyataan ini dalam soalan semua ada. Dalam kenyataan yang diberikan. So kalau kita tengok dalam kenyataan dia cakap, anda perlu merancang satu eksperimen untuk menyiasat perbezaan antara kedua-dua jenis getah dari segi kekenyalan.
So, untuk menyiasat itu adalah keyword untuk tujuan eksperimen. So, dia nak menyiasat apa? Pemboleh ubah dimanipulasi perbezaan antara kedua-dua jenis getah. So, maksudnya kat sini, jenis getah itu adalah pemboleh ubah yang dimanipulasi. Dan kekenyalan getah ni adalah pemboleh ubah bergerak balas. So, hipotesis dia, kita boleh cakap getah tebakan adalah lebih kenyal daripada getah asli. Ataupun kita boleh cakap, sebab kat sini ada jenis getah, kita tak boleh cakap semakin jenis getah ni ada dua je, terbakan dengan getah asli. So, kita boleh cakap getah terbakan adalah lebih kenyal berbanding getah asli, ataupun getah asli adalah kurang kenyal daripada getah terbakan. Dalam kes ni tak boleh guna semakin ataupun jika maka. Okay, next. Tujuan eksperimen untuk mengkaji, salin je balik. Menyiasat tukar mengkaji. Pemboleh ubah dimanipulasi kekenyalan getah, terbakan dan getah asli. Kita boleh cakap untuk mengkaji jenis getah terhadap kekenyalan getah pemboleh. Gabungkan pemboleh ubah dimanipulasi dan bergerak balas. Kenal pasti pemboleh ubah dimanipulasi jenis getah, bergerak balas kekenyalan getah, dimalarkan. Ada tapi tak penting. Panjang asal getah ataupun nak pakai apa? Berat getah pun boleh, tak kisah. Apa-apa yang ada tapi tak penting. Okey, tu je sebab ada ramai yang mesej ni. Okey, selamat mengulang kaji. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bye.